Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada para pelajar, para ibu bapa dan rakan-rakan guru sejarah di luar sana. Baiklah, cikgu perkenal terlebih dahulu nama cikgu iaitu Muhammad Razali bin Cik Hamid, merupakan guru cemerlang sejarah SMK Kampung Cengal, Kota Baru, Kelantan. Pelajar-pelajar semua, pada hari ini, cikgu nak bawa pemikiran anda kepada sejarah tingkatan 3 KSSM, iaitu dalam bab 2, pentadbiran negeri-negeri Selat. Baiklah pelajar, antara fokus utama subtajuk daripada tajuk besar tadi, iaitu 2.1, perluasan kuasa British di Pulau Pinang. Jadi, fokus utama kita ialah kepada pertapakan British di Pulau Pinang. Baiklah pelajar, seterusnya, hasil pembelajaran yang cikgu harapkan pelajar dapat menguasainya iaitu dalam DSKP 7.2.1 iaitu menjelaskan perluasan kuasa British di Pulau Pinang. Dan K7.2.5 ialah diharapkan pelajar dapat menjelaskan kepentingan sifat berwaspada dalam membuat keputusan. Ini merupakan antara hasil pembelajaran yang cikgu harapkan selepas ini pelajar dapat menguasainya. Terlebih dahulu juga, antara pengenalan di bawah subtajuk ini ialah British menggunakan beberapa strategi untuk meluaskan kuasanya di Pulau Pinang. Apakah yang dimaksudkan dengan strategi? Strategi ialah merupakan satu perancangan pihak British untuk mendapatkan satu kawasan demi kepentingan ekonominya. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa Pulau Pinang ini merupakan salah satu daripada negeri-negeri Selat. Dan Pulau Pinang berada di utara Semenanjung yang merupakan kawasan pelabuhan, yang merupakan negeri yang mempunyai faktor ekonomi yang memberi kepentingan kepada British pada masa itu. Dan yang kedua, penempatan strategik penting bagi memenuhi keperluan perdagangan dan keselamatan di alam Melayu. Secara keseluruhannya, tentang pengenalan ini, pelajar perlu mengetahui bahawa strategi dan keperluan British di alam Melayu, khususnya di Pulau Pinang, antara lain ialah untuk mendapatkan pelabuhan demi kepentingan ekonomi British. Baiklah pelajar, terlebih dahulu cikgu akan fokus kepada latar belakang Pulau Pinang. Jadi pelajar-pelajar sudah tahu di mananya berada Pulau Pinang. Okey? Dan Pulau Pinang juga merupakan wilayah Kesultanan Kedah pada masa itu. Dan Pulau Pinang juga menjadi pelabuhan dagang bagi daerah serantau. Pelabuhan dagang ini merupakan tempat pengumpulan bahan-bahan mentah di kawasan sekitar, dan Pulau Pinanglah menjadi pelabuhan dagang kepada ekspor atau barang-barang bahan mentah di kawasan sekitar. Kita lihat Batu Uban. Batu Uban merupakan satu kawasan yang kecil di Pulau Pinang. Batu Uban merupakan pelabuhan yang paling awal dibuka di Pulau Pinang dan sering dikunjungi oleh pedagang-pedagang Arab. Pedagang Arab datang ke sini ialah untuk berdagang yang membawa hasil-hasil barangan dari negara Arab. Dan Batu Uban juga dibuka oleh orang Melayu dari Sumatera. Ini merupakan latar belakang. Secara ringkas, diharap pelajar mencatat apa yang cikgu paparkan, apa yang cikgu perjelaskan di sini untuk mengetahui sedikit berkaitan dengan latar belakang Pulau Pinang. Dan seterusnya pelajar, jika dilihat beberapa peringkat perluasan kuasa British di Pulau Pinang, kita sudah ketahui bahawa kedudukan Pulau Pinang yang amat strategik
Strategi yang cikgu maksudkan di sini ialah terlindung daripada tiupan angin monsun. Dan Pulau Pinang juga memang sesuai dijadi pelabuhan. Kawasan antara timur dan barat. Yang pertama sekali cikgu ingin kupaskan, iaitu pusat pengumpulan barangan. Apa itu pusat pengumpulan barangan? Pusat pengumpulan barangan merupakan tempat barang-barang di kawasan sekitar, kawasan Pulau Pinang, di kawasan Kedah, dan di sinilah tempat untuk barang dikumpulkan untuk diperdagangkan. Dan Pulau Pinang juga merupakan pelabuhan persinggahan. Pelajar-pelajar, tahukah apa itu pelabuhan persinggahan? Kerana apabila dijadikan satu pelabuhan dan negara-negara lain turut sama singgah di pelabuhan Pulau Pinang untuk berdagang. Di samping itu juga ini merujuk kepada meningkatnya kemajuan dalam ekonomi di Pulau Pinang pada masa itu. Ya, inilah yang menyebabkan British mahu mendapatkan kawasan yang strategik. Kawasan yang menjadi persinggahan pedagang-pedagang lain. Tak lain tak bukan. British mahukan dari segi perkembangan ekonomi. Di samping dua lagi negeri Selat yang lain, iaitu Melaka dan Singapura. Dan yang terakhir sekali, British mahukan menjadikan Pulau Pinang ini sebagai satu pangkalan tentera. Pangkalan tentera merupakan satu tempat berkumpulnya tentera sebagai satu markas kepada untuk tujuan utama ialah dari segi keselamatan British semasa pertapakan mereka di Pulau Pinang pada masa itu. Okey, baiklah pelajar. Kepentingan British. Di samping itu juga British mahu mendapatkan kepentingan mereka di Asia Pasifik. Antaranya ialah mahu mengukuhkan laluan perdagangan ke China. Kerana antara laluan mereka ialah antara ke negara China, mereka mahu memperkukuhkan laluan perdagangan itu. Dan di samping itu juga ingin meneroka pertempatan di kawasan Asia Pasifik. Dan yang ketiga, dapat mengukuhkan kedudukan mereka di Australia. Dan yang terakhir sekali ialah mengukuhkan kedudukan dan dapat bersaing dengan kuasa barat yang lain. Dalam bab 1, pelajar sudah pelajari, iaitu persaingan kuasa barat dengan kuasa-kuasa yang lain, khususnya ialah British. Ini merupakan kepentingan British. Secara keseluruhannya dari segi penjajahan, faktor politik, faktor ekonomi yang menjadi sandaran utama, British mahu mendapatkan salah satu buah negeri Selat di alam Melayu, iaitu Pulau Pinang, di samping Singapura dan Melaka. Baiklah pelajar. Jika dilihat ini peta. Peta ini merupakan laluan perdagangan British. Dengan kata lain dipanggil SHTI. Bila kedatangan mereka? Iaitu pada abad yang ke-19. Kedatangan mereka jika dilihat kepada laluan pedagang. Jika dilihat pada British, laluan perdagangan pelayaran British yang warna hijau, laluan perdagangan Belanda yang warna merah di peta yang warna kuning, dan seterusnya warna biru laluan pelayaran Portugis. Ini merupakan laluan perdagangan yang berlaku pada masa itu sebelum bertapaknya British di Pulau Pinang. Baiklah pelajar, seterusnya kronologi. Ini merupakan jalan cerita yang utama antara langkah demi langkah sebelum British mendapatkan Pulau Pinang. Antara kronologi yang pertama ialah pendudukan British di Pulau Pinang. Iaitu yang pertama yang cikgu nyatakan di sini ialah perebutan takhta Kesultanan Kedah. Pada masa itu, Kesultanan Kedah mengalami sedikit masalah untuk mengganti pewaris takhta. Jadi di sinilah British mengambil kesempatan untuk menyelesaikan pewarisan takhta yang berlaku di negeri Kedah pada masa itu. Kerana sebelum ini Pulau Pinang merupakan sebahagian daripada Kesultanan Kedah. Dalam situasi inilah British mengambil peluang. British mengambil peluang
terhadap masalah yang berlaku di negeri Kedah pada masa itu. Ini peringkat yang pertama. Dan peringkat yang kedua, pelajar-pelajar, apa dia? Ancaman Siam. Pada masa yang sama, Kedah merupakan negeri-negeri Melayu Utara, antara negeri Melayu Utara yang sentiasa diancam oleh Siam. Pada masa yang sama, pada masa itu juga, untuk menjaga keselamatan negeri Kedah, Sultan Kedah pada masa itu telah menghantar bunga emas kepada Siam. Mengapa Sultan Kedah menghantar bunga emas kepada Siam? Salah satu sebabnya ialah untuk menjaga kedaulatan negeri Kedah. Ini merupakan faktor yang kedua. Dan kronologi yang ketiga ialah pemerintah British atau pentadbir British yang dikenali sebagai Francis Light. Francis Light menggunakan kaedah, menggunakan strategi yang dipanggil tipu helah. Tipu helah, pelbagai perjanjian rundingan yang berlaku antara Francis Light dengan Sultan Kedah pada masa itu bagi mendapatkan Pulau Pinang. Namun demikian, perjanjian dan rundingan yang berlaku di Kedah pada masa itu yang digunakan oleh Francis Light dengan tipu helahnya yang membolehkan British berjaya menguasai Kedah pada masa itu. Ini merupakan antara tiga kronologi antara langkah demi langkah sebelum British secara mengutamaknya mendapatkan Pulau Pinang. Baiklah pelajar. Ini merupakan peta Pulau Pinang. Berada di Semenanjung. Di Semenanjung, di utara Semenanjung Tanah Melayu, yang sebelah pulau, itulah Pulau Pinang, yang sebelah tanah besar dipanggil seberang perai. Jadi diharapkan pelajar-pelajar perlu mengetahui ini merupakan lokasi Pulau Pinang sebenarnya. Okey, seterusnya pelajar. Ini merupakan secara detail yang cikgu ingin perjelaskan kepada pelajar-pelajar semua antara ada 3 langkah ataupun 3 kronologi yang perlu pelajar ketahui. Yang pertama, perebutan takhta Kesultanan Kedah. Pada masa itu berlaku setelah Sultan Mahmud Jiwa melantik Tunku Abdullah sebagai Raja Muda Kedah. Jadi pada masa itu juga kerabat di Raja Kedah ni tidak bersetuju dengan pelantikan tersebut dan mereka berpakat dengan Bugis di Selangor untuk menentang Sultan Mahmud Jiwa. Secara rangkumannya, untuk langkah yang pertama ataupun kronologi yang pertama tersebut menampakkan kepada kita bahawa tindakan Sultan Abdullah tersebut mendapat tentangan daripada kerabat di Raja Kedah. Inilah yang cikgu beritahu sebelum ini bahawa inilah dipanggil perebutan takhta Kesultanan Kedah. Situasi ini diambil sepenuhnya peluang oleh British untuk campur tangan dan secara langsung dapat menguasai Pulau Pinang pada masa itu yang diketuai oleh Francis Light. Dan langkah yang kedua, ancaman Siam. Ancaman Siam semasa pemerintahan Sultan Abdullah pada tahun 1778 hingga 1798. Siam pada masa itu menuntut kembali penghantaran bunga emas daripada Kedah. Yang sebelumnya Kedah telah pun menghantar bunga emas kepada Siam. Apakah tujuan Sultan Kedah menghantar bunga emas? Tujuannya utama pelajar ialah untuk menjaga keselamatan, untuk melindungi Kedah sekiranya diancam oleh mana-mana kuasa luar. Dan seterusnya, Sultan Kedah ini juga telah meminta bantuan daripada Syarikat Hindia Timur Inggeris. Syarikat Hindia Timur Inggeris dengan kata lain dipanggil British. Sebagai balasan, Sultan Abdullah telah menawarkan Pulau Pinang kepada SSTI sebagai pangkalan. Ini sebagai balasan. Sebagai balasan kepada Syarikat Hindia Timur Inggeris setelah memberi bantuan kepada Kedah. Ini merupakan janji-janji yang telah diberikan oleh Sultan Abdullah kepada Syarikat Hindia Timur Inggeris. Dan jika dilihat situasi yang ketiga pelajar,
tipu helah Perancis Light semasa menduduki Pulau Pinang. Menyedari kedudukan strategik Pulau Pinang, Sultan Abdullah memegang pada janji menawarkan Pulau Pinang kepada Perancis Light. Menawarkan Pulau Pinang kepada Perancis Light. Ini jika dilihat antara tiga situasi ini, nampaknya perbincangan hangat berlaku di antara Perancis Light dan Sultan Abdullah pada masa itu. Perancis Light telah menamakan Pulau Pinang sebagai Prince of Wales Island dan penempatan mereka dinamakan Jamestown. Dan pelajar pun sudah ketahui bahawa Jamestown ini merupakan ibu negeri Pulau Pinang pada hari ini. Ini secara rumusan. Daripada kronologi ini, cikgu ingin perjelaskan kepada pelajar bahawa ini merupakan langkah-langkah antara kronologi pertapakan British sebelum secara rasminya mendapatkan Pulau Pinang. Baiklah pelajar, seterusnya. Apabila British dapat berjaya setelah berunding dengan Sultan Kedah pada masa itu, dan ada satu lagi pengukuhan kuasa British melalui perjanjian. Untuk sebelum perjanjian ditandatangani, maknanya kita tidak lihat secara rasminya British dapat dikuasai oleh British dapat menguasai Pulau Pinang. Jika dilihat yang pertama, Siam mengacang Kesultanan Kedah. Dan setelah menawar Patani dan syarikat Hindia Timur Inggeris enggan memberi bantuan kerana tiada perjanjian ditandatangani. Jika dilihat, maknanya Sultan pihak British ataupun syarikat Hindia Timur Inggeris sekiranya tiada keputusan rasmi ataupun hitam putih yang menyebabkan mereka tidak akan memberi bantuan kepada Kesultanan Kedah. Sultan Kedah mahu mendapatkan semula Pulau Pinang dan dipaksa. Sultan Kedah pada masa itu dipaksa menandatangani perjanjian dengan British pada tahun 1791. Dan seterusnya, perjanjian tidak rasmi telah mengiktiraf pendudukan British di Pulau Pinang. Jadi ini menampakkan dalam keadaan paksaan. Bukan secara sukarela, Sultan Abdullah menyerahkan Pulau Pinang kepada British. Jadi British mahukan secara rasmi pendudukan mereka ataupun petapakan mereka di Pulau Pinang. Kerana dia mahu mendesakkan Sultan Kedah mengesahkan kedudukan mereka di Pulau Pinang. Dan pada tahun 1880, Gubernur Pulau Pinang yang pertama pada masa itu ialah wakil British George Leach mendesak Sultan Kedah menandatangani perjanjian dengan British. Perjanjian tersebut penting bagi British untuk mendapatkan seberang perai pula. Yang tadi kita lihat ialah di sebahagian pulau. Dan ini ia merupakan tanah besar. Tanah besar merupakan seberang perai sebagai kawasan pertanian subur. Kerana British sudah menampakkan seberang perai ini merupakan satu kawasan pertanian, kawasan tanah yang subur. Di samping itu juga pulau merupakan tapak pelabuhan yang menjadi kepada sumber ekonomi. Dan seberang perai juga merupakan satu kawasan pertanian yang subur yang boleh menghasilkan bahan mentah. Jadi British mahukan juga seberang perai. Cara keseluruhannya, pengukuhan perjanjian antara Sultan Kedah dengan British, cara langsungnya, cara rasminya, British dapat bertapak sepenuhnya di Pulau Pinang. Baiklah pelajar. Ini merupakan sesi pengukuhan ataupun uji minda berkaitan dengan tajuk yang cikgu terangkan kepada pelajar-pelajar tadi. Ini sebagai aktiviti uji minda saja yang berkaitan dengan kedatangan British ke Pulau Pinang. Ini soalannya, apakah kepentingan Betawi di Pulau Jawa kepada Belanda? Kata tugas soalan ini ialah apakah Betawi di Indonesia? Dan pelajar sudah tahu bahawa petapakan, jika dilihat kalau kita belajar dalam bab 1 dahulu, Belanda memanglah menguasai Indonesia. Dan Betawi merupakan satu kawasan yang strategik di Pulau Jawa. Jadi soalannya, apakah kepentingan Betawi? Jadi kita lihat satu persatu jawapannya. A. Pengumpulan bahan mentah.
Sekiranya pelajar ingin memilih jawapan, pelajar perlu menolak jawapan yang salah terlebih dahulu. Adakah Betawi ini pusat pengumpulan bahan mentah? Sekiranya tidak, pangkah saja A, potong ayat tersebut. Dan B, pusat pentadbiran utama. Sekiranya tidak, mengapa cikgu katakan tidak? Kerana ia tiada kaitan dengan kata kunci soalan tersebut. Dan C, pengumpulan tentera. Adakah C? Tentera sebagaimana yang cikgu beritahu tadi ialah di Pulau Pinang. Dan D ialah pusat perdagangan. Kerana Belanda ingin monopolikan perdagangan. Kerana di Betawi merupakan satu pelabuhan juga kepada Belanda pada masa itu. Jadi jawapan yang tepat untuk soalan yang pertama ialah pusat perdagangan. Okey, seterusnya. Dan jika dilihat untuk soalan yang kedua, iaitu soalan iktibar. Apakah iktibar yang diperoleh daripada pendudukan Francis Light di Pulau Pinang? Dan Francis Light merupakan pemerintah British. Dengan kata lain dipanggil Syarikat Hindia Timur Inggeris. A. Bertoleransi. Adakah ia jawapan bertoleransi? Iktibar kepada siapa? Bila soalan iktibar, dia merujuk kepada kita. Kita sebagai masyarakat tempatan. Kita sebagai warga tanah Melayu pada waktu itu. Adakah kita bertoleransi dengan pihak British? Sekiranya tidak, jawapannya salah. Okey, B. Bekerjasama. Adakah kita bekerjasama semasa kedatangan British ke Pulau Pinang? Kerana sebagaimana yang kita ketahui bahawa Francis Light dan HSTI memaksa Sultan Kedah menandatangani perjanjian untuk mendapatkan Pulau Pinang. B memang salah kerana dia tidak memberi kerjasama yang sepenuhnya. Ini dalam proses desakan. Tipu helah yang menyebabkan Pulau Pinang berjaya dikuasai. Dan C ialah berwaspada. Bila iktibar, maknanya kita sebagai masyarakat tempatan, kita sebagai warga negara perlu ambil waspada dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kuasa luar, iaitu British ataupun Syarikat Hindia Timur Inggeris. Dan D ialah bertanggungjawab. Adakah kita perlu bertanggungjawab dengan kedatangan Francis Light? Jadi yang tepat di sini ialah jawapan iktibar. Kita perlu waspada dengan kedatangan kuasa luar. Baiklah pelajar, sebelum cikgu nak paparkan soalan-soalan yang berkaitan dengan struktur ataupun soalan esei, terlebih dahulu cikgu nak tunjukkan contoh cara menganalisis soalan kebat. Soalan kebat biasanya pelajar suka menguasai soalan. Pelajar suka untuk memahami soalan tersebut. Jadi di sini, sukacita cikgu ingin perjelaskan kepada pelajar. Jadi diharapkan pelajar mengambil perhatian dan mencatat cara-cara nak faham soalan. Yang pertama, tugasan. Apakah tugasan dalam soalan struktur? Apakah tugasan dalam soalan esei? Bila berbunyi, apakah, mengapakah, bagaimanakah? Itu merupakan tugasan soalan. Dan yang kedua, kata kunci. Contoh yang cikgu nak beritahu kepada pelajar, kata kunci pendudukan SSTI di Pulau Pinang. Ini merupakan kata kunci. Kata kunci ini merupakan subtajuk. Ingat, sekali lagi cikgu perjelaskan, apa itu kata kunci dalam soalan? Kata kunci dalam soalan ialah subtajuk dalam soalan. Diharap pelajar-pelajar menggaris tugasan kata kunci. Dan yang ni tak payah garis, nombor 3. Nombor 3 ialah sama ada soalan negatif atau positif. Jadi cikgu nak kemukakan persoalan kepada pelajar semua. Kalau kedatangan British ke negara kita, adakah soalan ini negatif atau positif? Sebenarnya negatif. Negatif bagi masyarakat tempatan, positif bagi penjajah. Kerana kemasukan mereka untuk kepentingan mereka sahaja. Tapi kita menerima penjajah, memang semuanya masyarakat tidak mahukan semua. Ini dipanggil negatif. Dan yang keempat, dimensi. Dimensi ini pelajar, mereka yang terlibat dalam soalan. Dalam konteks perbincangan tajuk yang cikgu utarakan sebentar tadi, ialah mereka yang terlibat ialah penjajah. Sultan Abdullah, Francis Light, masyarakat tempatan, masyarakat Pulau Pinang. Inilah dipanggil dimensi. Dimensi mereka yang terlibat dalam soalan. Pelajar kena ketahui siapa yang terlibat dalam soalan tersebut.
Dan yang kelima ialah skop. Skop tadi bila kita lihat kepada penjajah, imperialisme, birokrasi barat, itu dalam konteks bidang ataupun skop dipanggil politik. Ini pelajar-pelajar semua yang cikgu nyatakan tadi merupakan cara-cara memahami kehendak soalan. Baiklah, seterusnya kita lihat pengukuhan bagi soalan struktur. Soalan struktur biasa terdapat di bahagian B. Di sini, cikgu nyatakan markah dalam PT3, iaitu pelajar tingkatan 1, pelajar tingkatan 2, pelajar tingkatan 3, semuanya menggunakan format markah yang sama. Biasanya, soalan A, markah yang paling sedikit sekali ialah 1. Yang kedua ialah 2 markah, 3 markah. Dan soalan B, adanya 3, adanya 4. Dan soalan C ialah kebak, ialah 4 markah. Ini merupakan antara pecahan markah dalam soalan struktur. Jadi, sebab apa cikgu paparkan slide ini? Mengapa? Kerana dengan markah inilah, jumlah markah inilah yang membolehkan pelajar menjawab sama ada panjang, ringkas, sedikit jawapan berdasar kepada peruntukan markah yang diberikan dalam soalan. Okey, baiklah pelajar. Ini merupakan contoh soalan struktur ataupun soalan kebat. Cikgu utarakan ini ialah satu soalan kebat saja. Sebagai contoh soalan, anda sebagai pemimpin pada masa kedatangan British di Pulau Pinang. Sedangkan memang kita belajar hari ini ialah berkaitan dengan Pulau Pinang. Pertapakan British ataupun dengan kata lain dipanggil perluasan kuasa British. Jadi, soalannya, apakah tindakan yang perlu dilakukan untuk mempertahankan Pulau Pinang? Jadi ingat, anda sebagai pemimpin, bagaimana tindakan anda perlu lakukan untuk mempertahankan Pulau Pinang? Ini merupakan cadangan jawapan yang cikgu paparkan di sini, iaitu fakta yang pertama ialah menyeru semua masyarakat muafakat. Okey, adakah logik jawapan ini? Memang ya. Kerana kita sebagai pemimpin, kita kena menyeru. Kita kena mencadangkan kepada masyarakat supaya bekerjasama dan bermuafakat demi mempertahankan tanah air negara kita yang berdaulat. Dan setiap fakta pelajar perlu dihuraikan. Huraian dia ialah dengan kita bermuafakat, kita dapat memperkuatkan kedudukan pemimpin tempatan. Dan contoh kita mengambil tindakan yang bijaksana daripada Hellah Francis Light. Jadi di sini cikgu nak pertegaskan bahawa setiap fakta perlu dihuraikan, perlu dinyatakan contoh. Dengan kata lain, formula dia ialah FSC. Fakta, huraian, contoh. Inilah jawapan kebak sejarah. Kalau kita buat fakta saja, tidak menampakkan jawapan anda matang. Tidak menampakkan jawapan anda mendalam. Yang menyebabkan sukar bagi rubrik penskoran, markah anda tidak mendapat markah yang maksimum. Baiklah, kita lihat kepada fakta yang kedua. Iaitu menyarang kepada pemimpin tempatan yang lain agar membantu antara satu sama lain untuk mempertahankan negeri. Kita sebagai pemimpin pada masa itu, kita mencadangkan. Sebab ini anda selaku pemimpin. Bila selaku pemimpin dalam konteks bagaimana ataupun anda berfikir, anda mengambil tindakan, cara yang terbaik untuk mempertahankan Pulau Pinang pada masa itu. Dan huraian yang kedua, pemimpin tempatan yang lain sentiasa memberi kerjasama kepada pemimpin negeri yang menjadi sasaran British. Dan contoh bagi fakta yang kedua, menghantar bantuan ketenteraan dan logistik mengikut kemampuan yang ada. Dan inferen. Apakah inferen? Inferen ini ialah dipanggil kesimpulan kecil. Setiap jawapan kebat, inferen ini berada di ayat yang terakhir, dalam perenggan yang terakhir, ataupun dipanggil kesimpulan. Kesimpulannya, kerjasama semua pihak menjadi kekuatan utama kepada kita untuk berjuang dalam mempertahankan tanah air atau mempertahankan negara. Ini merupakan cadangan jawapan bagi soalan struktur kebat. Diharap pelajar boleh faham, jelas dan ambil iktibar tentang panduan menjawab soalan berkaitan dengan pertapakan British di Pulau Pinang. Baiklah pelajar. Berdasar kepada fakta-fakta tadi, ini merupakan jawapan yang lengkap.
Jawapan yang lengkap kepada pelajar ini dalam bentuk huraian. Bila 4 markah, kita memberi fakta lebih daripada itu. Ini yang cikgu ulaskan dalam bentuk ayat. Sebagai pemimpin tempatan semasa kedatangan British, saya menyeru semua masyarakat bekerjasama. Mengapa kita menggunakan perkataan saya? Sebab dalam soalan anda, bila dalam soalan anda, kita perlu menyatakan saya. Okey? Dan menguatkan kedudukan pemimpin tempatan. Yang merah tu merupakan yang boleh memberi markah kepada jawapan kita. Sebagai contohnya, mengambil tindakan yang bijaksana. Contoh, untuk menghadapi tipu helah Perancis Light. Selain itu juga, menyarankan kepada pemimpin lain agar membantu antara satu sama lain. Ini fakta yang kedua. Untuk mempertahankan negeri. Pemimpin negeri lain juga perlu memberi bantuan kepada negeri yang menjadi sasaran British. Sebagai contohnya, menghantar bantuan ketenteraan berdasar kepada kemampuan yang ada. Dan ayat inferen. Ayat yang bawah sekali itu pelajar merupakan ayat inferen. Ayat inferen ini merupakan satu kesimpulan kecil. Kerana kalau tanpa anda membuat kesimpulan kecil, anda hilang markah. Sekiranya anda membuat inferen, anda mendapat 1 markah. Ini untung kepada pelajar semasa menjawab. Kesimpulannya, kerjasama semua pihak menjadi kekuatan utama kepada kita untuk berjuang dalam mempertahankan negara. Ini merupakan cadangan jawapan yang cemerlang. Pelajar-pelajar diharap mengambil panduan terhadap apa yang cikgu bincangkan supaya dalam peperiksaan nanti, sama ada peperiksaan pertengahan tahun, akhir tahun, pelajar menggunakan kaedah menjawab soalan kebak sebegini rupa yang cikgu pertegaskan ini. Baiklah pelajar, sebagai rumusan. Sebagai rumusan, tajuk kita pada hari ini ialah British meluaskan kuasa di Pulau Pinang. Okey, baiklah. Pelbagai strategi yang digunakan oleh British untuk meluaskan kuasa di alam Melayu. Itu secara umum. Dan khusus yang kita fokuskan pada hari ini ialah di satu negeri, iaitu di Pulau Pinang. Strategi tipu muslihat British, manipulasi politik dan pakatan dengan kuasa barat yang lain. Memanglah tidak dapat dinafikan. Penjajah memang ada tipu muslihat dan helah yang cukup hebat bila ingin menguasai negara kita. British berjaya meluaskan tanah jajahan mahkota. Dipanggil tanah jajahan mahkota British. Peristiwa ini amat memberi iktibar kepada kita agar sentiasa waspada. Perkataan waspada itu ialah kewarganegaraan dan nilai sivik terhadap anasir luar yang boleh menggugat kedaulatan negara. Ini merupakan secara rangkuman tajuk yang kita belajar pada hari ini, iaitu perluasan kuasa British di Pulau Pinang. Sedikit renungan secara bersama. Kata-kata hikmat daripada saya. Kata-kata semangat daripada saya untuk anda semua. Orang yang pandai tidak semestinya berjaya, tapi orang yang rajin dan sabar pasti berjaya. Itu merupakan kata-kata hikmat sebagai dorongan kepada anda sebagai pelajar untuk terus cemerlang pada masa akan datang. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain-lain siaran. Cikgu ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak SSTP Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain-lain siaran. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.